Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani bersama saya, Naila Huda. Dan Astro Awani pada minggu ini banyak membawakan perbincangan mengenai sentimen masyarakat terhadap golongan pelarian. Apa antara penyelesaian jangka masa panjang untuk Malaysia menangani isu pelarian, khususnya membabitkan golongan etnik Rohingya. Dan ini rentetan daripada insiden ratusan pelarian Rohingya meloloskan diri daripada depo tahanan Sungai Bakap baru-baru ini yang menyaksikan 7 kematian, antaranya seorang remaja perempuan berusia 14 tahun. Dan insiden tragis ini bagaimanapun pada masa yang sama mencetuskan sentimen negatif dalam kalangan segelintir masyarakat di Malaysia yang berpandangan bahawa mereka tidak sepatutnya ada tempat dalam masyarakat, tidak sepatutnya menjadi sebahagian daripada masyarakat Malaysia, dan ia bukan menjadi peranan Malaysia untuk melindungi mereka. Bagaimana sentimen negatif ini tercetus dan apa cara terbaik untuk Malaysia menangani kemasukan pelarian, dan sampai bila Malaysia perlu memainkan peranan dalam melindungi dan mengambil kemasukan pelarian ini, dan dalam jangka masa panjang apa masa depan untuk golongan etnik Rohingya. Sudah bersedia bersama saya ketika ini untuk mengulas lebih lanjut Profesor Madya Dr. Naim Aziz, Pensyarah Pusat Pengajian Kerajaan Kolgis UUM. Assalamualaikum dan terima kasih Prof sudi bersama saya dalam Agenda Awani. Pertama sekali kita ingin melihat insiden pelarian Rohingya di Malaysia, ratusan yang meloloskan diri dari depo tahanan di Sungai Bakap ini. Apa sebenarnya iktibar yang perlu kita ambil daripada insiden ini yang mungkin kita terlepas pandang dalam aspek pengurusan migran dan pelarian di negara kita? Okey, terima kasih Naila. Sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada Naila dan juga tim Astro Awani, dan terima kasih Awani kerana sudi jemput saya dalam raya-raya ni. Okey, terima kasih banyak. So berkaitan dengan isu pelarian, dan baru-baru ni kita digemparkan dengan rusuhan yang saya rasa belum lagi berlaku di kalangan orang Rohingya buat masa ni. Tetapi kita melihat insiden itu satu benda-benda yang sangat menggemparkan Malaysia. Sebabkan apa? Sebabkan sebelum-sebelum tu baru-baru saya ingat tahun ni dan juga tahun lepas ada isu-isu yang juga melibatkan kaum-kaum Rohingya. So di situ telah memberikan satu persepsi di kalangan masyarakat, sama ada masyarakat yang tahu dan juga masyarakat yang tak tahu, golongan yang ada kepentingan dan juga golongan yang tak ada kepentingan dalam isu yang melibatkan pelarian Rohingya. Apa yang kita boleh ambil iktibar berkaitan dengan tragedi di Sungai Bakap, apa yang boleh saya katakan ia melibatkan isu pengurusan pihak-pihak yang bertanggungjawab. Mungkin pihak-pihak terbabit, mungkin benda ni satu kes yang agak terpencil sebelum ni melibatkan rusuhan di depo. Ada sebelum ni dulu-dulu, tapi lately ini kita tengok pihak JIM bagus diorang terutamanya bahagian depo mereka menguruskan, dan ada depo-depo kalau kita tengok dari segi fasiliti dia sangat bagus sangat. Cuma saya dimaklumkan dan apa yang saya baca di dalam akhbar, apa yang berlaku di Sungai Bakap tu dia overloaded dari segi dia punya kapasiti, dan juga saya dimaklumkan pusat tersebut pun bukan dia merupakan transit daripada diambil daripada Langkawi ditempatkan di Sungai Bakap so dikonvertkan pusat tersebut, dan pusat tersebut dimaklumkan tidak berapa mengikut spek sebagai pusat tahanan detention center. So dan kita juga dimaklumkan berdasarkan news yang kita dapat dan juga maklumat daripada pihak JIM, ada kepala-kepala tertentu ada kepala-kepala tertentu di kalangan orang Rohingya yang trigger yang menjadi punca untuk orang cakap apa supaya orang merusuh dan juga membuat, dan mereka dipaksa untuk lari. So benda-benda ni kadang-kadang yang melibatkan daripada orang kesian sampailah sekarang masyarakat kita tahu apa kurang kesian. Sebab ada segelintir, kita nak cakap semua tak boleh. Sebab saya dah pernah daripada 2010 terlibat dengan ada kajian Rohingya, lepas tu kita stop kan. Dan kita tahu diorang ni macam mana dalam keadaan yang sukar dari segi aspek employment, pekerjaan, kesihatan, kan, pendidikan anak-anak. Tetapi bukan semua, tetapi ada segelintir yang terlibat sebagai yang dalam gangsterism dan sebagainya, kan, itu telah mengubah persepsi
masyarakat, keprihatinan masyarakat. Dan kita di sini, kita patut bagi kredit kepada especially NGO di Malaysia. Kita tengok yang ambil perhatian sangat ni kepada Rohingya ni golongan NGO. Yang tu kita kena berterima kasih kepada NGO yang orang cakap apa, membantu orang Rohingya dan juga pelarian lain, Syria, Somalia. Tetapi ada segelintir di kalangan mereka, terutama yang dah establish, dah ada networking, tu menyebabkan persepsi masyarakat kita. So, berbalik pada soalan tadi, saya rasa aspek pengurusan perlu diambil iktibar, perlu ditekankan, perlu dibaiki pada masa akan datang. Kita tak boleh pandang remeh sebab tahanan depo, tahanan immigration ni selalu kita sangat concern berkaitan dengan kesalahan jenayah, berbeza dengan kesalahan immigration. Tetapi bila dah jadi macam ni, kita perlu pihak berkuasa perlu mengambil iktibar, perlu jaga betul-betul di kalangan, dan perlu saring. Tahanan immigration ni perlu saring. Yang hardcore asingkan. Okey, yang hardcore kita rasa kita boleh, Jim dia ada satu riset yang kuat. Orang cakap apa, Jabatan Immigration ni dia ada riset, dia orang tahu siapa-siapa di kalangan tahanan tu yang hardcore asingkan, jangan masukkan dalam tu. Kalau masukkan dalam tu, dia jadi, orang cakap apa, dia jadi virus. Dia hasut orang, kan? So tak boleh. So dia punya selektif tu adalah dekat situ bagi pihak JIM. Ya, banyak yang kita nak kupas lebih lanjut kerana Prof sudah pun menyentuh pelbagai aspek isu stigma, isu pengurusan, isu realiti di tahanan, di pusat tahanan itu. Dan itu yang saya ingin mungkin dapatkan penjelasan dengan lebih lanjut. Kesesakan di pusat tahanan bukan pertama kali kita dengar dakwaan atau gambaran sedemikian, tetapi apa sebenarnya realiti di pusat tahanan, dan kita ingin memahami dan mendapatkan gambaran lebih meluas mengenai sistem penerimaan atau kemasukan pelarian dan bagaimana kesesakan di pusat tahanan ini boleh berlaku. Mungkin Prof boleh memberi sedikit gambaran realiti di pusat tahanan dan bagaimana sebenarnya proses kemasukan pelarian ini, kerana ada pihak yang berpandangan bahawa layanan yang diberi kepada mereka itu tidak padan atau tidak wajar diberikan kepada mereka, atau ada antara daripada golongan etnik Rohingya ini begitu mudah mendapatkan pelindungan dan kad pelarian UNHCR sebagai contoh. Apa sebenarnya realiti kemasukan pelarian di negara ini? Okey, terima kasih. Jadi sebenarnya pelarian, kalau kita tengok, diorang datang ke sini, of course dia ada pull factor dia masuk ke sini. Kita kena tahu bahawa Malaysia kita tidak menandatangani convention pelarian 1951. So dekat situ mereka ni telah ditakrifkan secara aspek perundangan sebagai illegal migrant, ataupun pendatang asing tanpa izin. Right? So dalam keadaan ni, kalau kita lihat di mana bila mereka ni ditahan, sama ada mungkin mereka melakukan ada sebarang kesan, contoh tak bawa motor, tak ada lesen. Of course tak ada lesen, bawa motor kena tahan, masuk ke situ. Masuk sudup kena tahan kat border. Okey. Dan juga mungkin ada kesan-kesan lain yang didapati oleh pihak immigration. So selalunya dihantar ke depo. So dalam depo tu dia ada proses. Selalunya kalau mereka, so dia akan duduk sekali, diorang ni akan duduk sekali dengan parti lain daripada negara lain. Tapi negara lain senang, kita punya deportation kita senang lah. Mana kata kalau Thailand kita hantar, diorang contact dekat kedutaan, so dia boleh hantar terus, tak ada masalah. Yang menjadi isu Rohingya ni adalah melibatkan orang cakap apa, untuk mengenal pasti. Untuk mengenal pasti sebab ada yang tak ada dokumen. Kalau ditangkap tu ada kad, okey tak apalah, itu senang. Kalau saya yang dimaklumkan, bila ada yang lama, ada yang dimaklumkan di situ ada setahun, 2 tahun, wallahu alam. Kita dengar tapi so far dulu saya pernah pergi depo, pernah melawat depo, memang ada lama. Ada setahun lebih. Mereka ni duduk di situ. Sebab masalah dia adalah untuk mengenal pasti mereka ni betul ke tak betul pelarian Rohingya. Itu isu dia. Bagi saya
salah satu mekanisme untuk ni, kita kena panggil orang dia untuk identify sama ada dari segi bahasa ataupun dari segi tempat dia tinggal kat sana. Contohnya kalau dekat Changlun, contohlah saya duduk Changlun. Kalau kita tanyalah, dekat Changlun ada LRT tak? Kalau dia cakap ada, mana kata dia menipulah. You duduk mana? You duduk Changlun. Ada LRT? Ada. Dia menipulah. So dia bukan orang Rohingya lah. Dia mungkin orang Bangladesh yang memohon suaka kan dekat situ. So itu salah satulah mekanisme. So saya rasa yang tu pun pihak JIM pun dia orang telah buat dan selalunya mereka ni akan resettlement. Makna kata lepas kita identify dia betul orang Rohingya, selalunya pihaknya UNHCR tak tanggung apa-apa. So selalunya Rohingya ni ataupun pelarian lain, kita akan letakkan dia dalam dia punya community dia. Dekat mana. So selalunya ada orang dia akan ambil lah, kita akan hantar lah. Selalunya Rohingya ni akan buat resettlement. Satu. Sebab kita bila kita nak hantar balik kan, sebenarnya ada orang cakap kita tak boleh hantar balik, macam contoh dia sampai kat Langkawi kan, kita tak boleh betul. Sebenarnya bagi saya dia bukan jatuh kepada non-refoulement policy tu. Okey, dia tak itu sebab kebanyakan diorang tu bukan datang daripada Arkan, dia datang daripada Cox's Bazar. So sebenarnya boleh kalau pihak berkuasa APMM ke apa, immigration ke apa, dia nak tolak balik nak hantar tunda balik kapal tu. Kapal tu dia tunda balik ke Cox's Bazar ke Bangladesh. Sebab kebanyakannya lately ni yang datang ni bukan daripada Arakan. Kita tidak boleh tolak kepada negara yang konflik. Negara yang menjadi push factor pada diorang. Konflik, penganiayaan apa, kita tak boleh hantar kat situ. Tapi kalau mereka datang daripada Cox's Bazar, sebab kebanyakan mereka sekarang ni dia dah from pelarian tu economic migrant. Nampak? Kebanyakan mereka sekarang ni dah jadi economic migrant dah. Diorang dah dia bukan macam kita tengok diorang ni bukan pelarian dah. Kebanyakan diorang semua ada pekerjaan, ada jadi tauke kan. Orang kita pula kerja dengan dia, ada buka kilang, JV dengan lokal kan. So benda-benda ni kita orang cakap apa, this is bagaimana diorang masuk, bagaimana diorang mengebak, bagaimana diorang hidup dalam dia punya community yang sedia ada. Ada perbezaan di situ seperti yang Prof katakan, pelarian dan juga migran ekonomi, dan tidak dinafikan cabaran yang mereka hadapi sebagai migran ekonomi juga mungkin juga mencabar dan juga ada cabaran tersendiri dan mungkin arguable, debatable sama ada perlindungan juga perlu diberikan kepada mereka. Tetapi pada masa yang sama kita perlu juga lihat dari sudut kemanusiaan dan juga dalam jangka masa panjang. Sistem sedia ada ketika ini, adakah Prof berpandangan sistem ini mampan dan boleh berterusan dan mampan dan untuk jangka masa panjang, ataupun sebenarnya ada pembaharuan atau perubahan, penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam sistem ketika ini untuk memahami konteks yang berbeza pelarian atau migran yang masuk ke Malaysia? Okey, sebab bila kita cakap berkaitan dengan pelarian kan, especially Rohingya, dia satu benda yang basically kita cakap kat Malaysia ni tak ada asas tau. Kita tak ada asas perundangan tau. Yang nak mengatakan diorang ni ada pelarian. Sebenarnya macam saya cakap tadi, sebenarnya istilah pelarian tu tak ada secara teknikalnya di Malaysia, tak ada asas. So bila tak ada asas tu, kita nak katakan sistem tu pun memang sistem tu secara fleksibel, sangat dinamik sistem tersebut. So sistem yang kita guna, senang saya cakap, adalah sistem kemanusiaan. Itu yang senang kita kata, sama ada daripada pihak government dan juga pihak NGO yang menguruskan diorang ni sekarang ni. So bila kita katakan kita tengok baru-baru ni di mana ada cadangan untuk kita memberikan mereka ni, ataupun cadangan untuk memberikan mereka ni pekerjaan sebab dan juga kita legalizekan dia dalam sektor-sektor tertentu. Saya secara peribadi saya bersetuju dengan cadangan ni. Saya tahu ada orang tak apa setuju. Dia cakap kenapa kita nak
kita nak accommodate diorang ni kenapa kita nak accommodate, kita kena actually macam ni kita kena tahu kita government tak spend government tak spend untuk Rohingya ni kita kena tahu macam tu. Ada sebab saya baca statement daripada ada certain NGO yang agak dia ada dua lah, satu yang pro, satu yang agak nak kata anti tak jugalah. Dia mungkin ada isu-isu yang baru-baru ni, so that's why lah kan dia rival sikit lah kat situ kan. Cuma kita kena tahu bahawa kalau kita tak legalizekan diorang untuk aspek pekerjaan, sebab dia ada 3 aspek. Pertama, especially Rohingya ni, kesihatan, pendidikan, pekerjaan. Okey, tu dia punya ni. Tapi pekerjaan ni yang utama. Kita kena legalize. Bukan kita nak bagi selama-lamanya. Okey, kita bagi untuk sektor tertentu. Okey, untuk sektor tertentu dalam tempoh tertentu. Okey, dalam tempoh tertentu. So kita bagi diorang bekerja bukan untuk sektor yang ditolak. Yang 3D, 4D ni apa semualah, kan? Yang yang ditolak oleh orang tempatan ni tak mau kerja. Kita jangan cakap kenapa ambil. Kita kena duduk realiti. Sebab tu saya bercakap ni dari segi pandangan government, dari segi pandangan majikan, dari segi pandangan pekerja kan. Kita kena cakap di segi realiti. Kita tengok berapa sukarnya aspek peladangan, 50,000 orang shortage baru ni masa PKP. Tengok buah pun tak ambil, jadi busuk habis. Kita rugi berapa banyak di peladangan. So bagi saya untuk sektor-sektor tertentu kita boleh untuk push diorang, okey, kita bagikan diorang, kita legalizekan diorang untuk diorang bekerja kat situ sementara waktu. Ini jangka pendek. Ini bukan jangka panjang nak suruh diorang duduk sini, nak suruh diorang settle down semua kat sini. No. Kita tak ada. Okey, tak boleh yang tu. Dia very sensitive benda-benda macam ni. Sebab kita sekali kita tak buat macam tu pun dah ramai duduk sini 20 tahun dah. 15 tahun ramai. So bila kita buat macam tu, kita boleh kalau kata 2 tahun kita isukan kad kat diorang, kalau kata 2 tahun 3 tahun yang mana yang skillful kita boleh hantar diorang ni dekat negara-negara membangun negara-negara maju yang memerlukan tenaga kerja asing separuh mahir ataupun mahir. Kita train diorang dengan suruh diorang bekerja. Nampak? You nak kerja kat kita untuklah construction ke, peladangan ke. So nanti kalau kata Indonesia, contoh negara mana Indonesia perlukan juga diorang boleh ambil. Indonesia kita tahu diorang pun negara pengantar. Mungkin pada masa yang sama dia boleh membantu golongan Rohingya ni. Sebab diorang sana pun ada Rohingya. Tapi kita punya Rohingya kat sini, kita dah train diorang dah skillful. Okey, diorang ada kemahiran. Betul-betul kemahiran dalam aspek tertentu. Okey, so kita boleh hantar dekat mana, negara mana yang memerlukan lagi diorang, Dubai ke, Saudi ke, Canada ke, diorang perlukan. Right? So kita boleh hantar diorang di sana. Dan juga kita orang cakap dan juga diorang kat sini dia boleh orang cakap boleh berikan pendidikan kat anak-anak dia ada duit. Nampak? Dia ada duit. Dia ada beri pendidikan kat anak-anak. Dari segi kesihatan dia boleh pergi. Kalau sakit ke apa dia boleh gunakan. Sebab dia ada duit. Bila kita tak memberikan dia, legalizekan dari segi aspek employment ni, dia banyak isu-isu lain terutamanya dari segi aspek isu, saya tak mau cakap lah benda ni, tapi benda ni pun akuilah. Ada orang macam-macam lah ukur ambil kesempatan kat diorang, tipu diorang. Okey, Mencon tipu diorang, tak bayar gaji. Diorang pun kena pau, ada yang kena. Ini kajian, ni kita buat kajian dulu, benda-benda ni kita jumpa. Bukan semua. Sebab kita pun tak perfect semua tak perfect. So benda-benda ni bukan semua, tapi ada beberapa yang nakal-nakal tu yang buat macam tu, so dia tarnish semua the whole jabatan. Nampak benda-benda. So that's why bagi saya kita buat satu langkah yang sementara, jangka pendek, kita legalizekan, kita legal untuk diorang bekerja. Okey, untuk diorang bekerja. Dan juga pada masa yang sama kita boleh hantar diorang, kita boleh eksport diorang. Siapa yang perlukan tenaga kerja asing, Malaysia pun boleh ekspor orang Rohingya yang mahir dalam construction contohnya. Pergi hantarlah. Kita mungkin kat sini kita dah overloaded. Orang kita pun tak mau kerja construction kat sini. Kita boleh hantar kat Dubai. Kan? Kita boleh hantar kat Saudi.
So diorang bekerja construction kat sana. Kita boleh hantar kat Australia, so bekerja construction kat sana. Diorang ni mahir, tenaga mahir. Kita bagi sertifikat semua ada. Malaysia provide semua sertifikat kat diorang. Diorang ni memang mahir. Ini sebab saya tahu bila cerita pasal pelarian Rohingya ni apa, kita macam seolah-olah tak ada penyelesaian. Tak tahu buat apa, tak tahu buat apa, kita tak tahu. Kita ada semua ada buat penyelesaian. Cuma nak berbincang. Cuma kalau kita nak legalizekan orang untuk employment ni, yang tu pula dia akan melibatkan aspek perundangan. So dia berkaitan dengan Employment Act, kan? So kita nak tengok diorang ni, sebab diorang ni illegal migrant. Nampak? So kalau berlaku kecederaan ke apa, so diorang ni cover tak dia buat atas pampasan ke tak? Compensation Act. Kan? So benda-benda ni pun pihak government dia kena bincang untuk legalize. Bukan legalize macam tu kan, sebab dia orang legalizekan diorang ni tak ada asas. Prof, saya kira cadangan yang Prof ketengahkan itu lebih kepada penyelesaian ekonomi, iaitu memberi mereka peluang pekerjaan dalam tempoh yang sementara, dan mungkin itu juga satu penyelesaian jangka masa pendek. Tetapi kita juga tidak boleh lupakan isu kerakyatan. Bagaimana dengan masa depan golongan etnik Rohingya yang kita tahu masalahnya berpunca di Myanmar? Apa penyelesaian kepada isu ini dalam jangka masa panjang mengambil kira isu kerakyatan mereka? Bagaimana masa depan untuk golongan etnik Rohingya? Okey, tadi sebab tu saya cakap bila kita melihat polisi immigration ni dia ada dua. Satu yang saya cerita tadi adalah polisi yang lebih kepada immigration policy. Okey, immigration policy. Satu lagi immigrant policy. Immigrant policy ni melibatkan hak diorang. Okey, melibatkan hak diorang dari segi human right, lebih pada aspek human right. Yang tadi itu berkaitan diorang masuk, lepas tu macam mana kita nak manage diorang ni. Okey, it's very special lah yang orang cakap apa Rohingya ni. Dan untuk bagi saya dari aspek kemanusiaan, so far saya tengok Malaysia, okey, macam saya cakap tadi kita kena bagi kredit dekat golongan NGO, banyak NGO. Saya tak boleh nak sebut kat sini macam-macam. Yang saya tahulah, yang saya tahu haluan, ada PPP, dan juga banyak lain lah. Banyak golongan ni yang membantu pelarian, especially golongan Rohingya. So mereka ni saya tengok sangat ikhlas. Dia orang yang buat donation, bukan nak suruh budak-budak Rohingya ni pergi kutip duit ke apa, minta no, street beggars ke apa, bukan macam tu. Dia orang sendiri yang buat fundraising apa semua, dia orang kutip duit untuk membantu golongan Rohingya. Yang tu dari aspek kemanusiaan saya tengok sebenarnya tak ada isu sangat. Cuma mungkin ada segelintir lah. Kita cakap benda-benda tu adalah sesuatu yang dia tak sempurna. Satu benda tu payah nak sempurna, nak perfect. Mungkin ada segelintir yang mungkin menerima layanan daripada pihak government pada masa itu, tetapi itu bukan mencerminkan bagaimana kerajaan, pihak NGO melayani diorang. Okay? So far yang saya tahu sebab pihak NGO banyak bantu diorang dari segi pendidikan, dari segi perubatan, kesihatan, dari segi aspek pekerjaan. Okay, bantu diorang dari segi aspek pekerjaan, carikan diorang kerja. Alright? Dan pihak government dia membenarkan diorang walaupun diorang ni digelarkan parti, tapi pihak government pun buat tak ni. Buat orang cakap apa? Orang cakap apa, tak ambil mengikut sepatutnya. Patut boleh tangkap lah. So, pihak government terima lagi diorang, bagi diorang tempat, buat resettlement, bagi diorang perubatan. So bagi saya itu merupakan orang cakap apa, benda-benda kemanusiaan yang kerajaan telah buat kepada diorang dari segi aspek polisi. Cuma untuk selesaikan tu, yang tu saya rasa perlu menggunakan platform ASEAN ataupun platform international platform, regional platform untuk selesaikan isu dia sebenarnya satu je pasal Rohingya ni, selesaikan isu di Myanmar dan minta kerajaan Myanmar mengiktiraf etnik Rohingya ni sebagai salah satu daripada etnik. Seingat saya lebih kurang 130 lebih etnik di Myanmar kena iktiraf. Sebab banyak tu mereka tak diiktiraf. Sebab tu mereka ni digelar stateless. Stateless. Sebab tu macam Chin ke apa, bukan, dia bukan stateless, dia boleh pulang balik. Cuma dia tak boleh pulang sebab bergolak lagi. Sebab ada
operasi ethnic cleansing yang berlaku Ya. oleh kerajaan junta di sana lah. So platform, international platform ataupun regional platform boleh selesaikan isu di Myanmar. Baik, banyak lagi yang kita nak kupas, tapi itu saja masa kita ada untuk agenda Awani pada jam ini. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Naim Aziz, Pensyarah Pusat Pengajian Kerajaan Kolgis UUM, sudi bersama saya dalam agenda Awani untuk berkongsi mengenai isu pelarian di Malaysia. Terima kasih kepada Prof untuk perkongsian itu. Itu saja untuk agenda Awani jam ini bersama saya, Naila Huda. Jumpa lagi. Salam hormat.